Apa nama asal lagi apa? Kau belajar kat mana? Belajar kat mana? Sebelum ni saya belajar dekat Fukui, University of Fukui, di Fukui. Degree dan master, and sekarang saya bekerja dekat Tokyo dan tinggal di Gyotoku. Berapa lama dah tu kat kerja dekat Tokyo? Tokyo dah kerja ni 4 tahun. Codong 4 tahun. Oh, lama dah kat kerja. Dah banyak lah. Dah 8 tahun lah tinggal kat dah 8 tahun lah kat sini. Kira dah lama lah akak buat kompol ekor dekat Jepun ni sendiri lah. Kat Fukui dulu tak boleh nak buat sangat sebab apa? Dia macam tak jumpa bahan kan. Pernah lah try tapi sebab kata kuriko dia macam eksperimen sangat kan. So start dalam Nihon lah jumpa pengganti dia. Which is the tapioca starch. Itulah sebab sebab dekat Fukui tak bandar macam Tokyo kan, nak jumpa barang dia susah kan. Sekarang maybe dah ada barang Asia tu, tapi dulu tak ada lagi lah, so tak boleh nak buat sangat. So sekarang banyak eksperimen lah. Banyak permintaan lah. Okay, so Sasoku, boleh akak perkenalkan bahan-bahan untuk main kita buat kopok leko hari ni. Ada dua kan, kita akan buat kopok leko, kopok leko tu dan juga sambal kopok leko tu. Si sedap ni. Okay, cuba akak kenalkan. Okay, so macam ni okay ke? Ke saya kena tukar kamera? Boleh tukar ke? Oh boleh. Jadi senang nampak kot. Okay. So bahan-bahan untuk buat keropok leko, first kali isi ikan. Rasanya semua orang dah prepare kot isi ikan yang dah blender. Lepas tu tepung, yang penting tepung. Tepung dia either pakai tapioca starch or kata kuriko lah kalau nak ganti kata kuriko dengan gandum. Dua ni satu set. Kalau pakai kata kuriko saja, based on my experiment, dia keras sangat lah. So kena campur lah dua ni. And then garam. Tiga ni je. Kalau nak ajinomoto, nak bagi rasa dia naik, pakai ajinomoto okay. And then for the sauce dia, pakai ni apa? Palm sugar. Gula Melaka. Pakai gula Melaka and asam jawa and air and cili bo. Dia dah betis, so nanti sambil. So tiga ni, lepas tu nanti kita rebus je. Sos senang, cuma makan masa sikit untuk buat. That's all. Untuk bahan-bahan. Simple kan sangat dia punya barang dia untuk buat ni kan. So, tapi kalau macam tu berapa lama akak buat untuk macam sejam ke 2 jam ke untuk akak buat keropok leko ni biasa? Kalau uli saja, keropok leko saja sejam pun dah boleh settle. Dah boleh siap. Cuma untuk kuah dia, sos dia sebab dia, ada orang pakai cornstarch untuk bagi dia likat. Tapi kalau saya rebus lama sampai dia likat. Naruhodo. Okay. So lama dia tu lebih lah sejam. So either sekarang saya rasa macam better buat keropok leko dulu and sos tu nanti buat kebiasaan yang biar je sampai dia likat kot. Mana lebih better? Whichever lah. Macam tu lah kita punya main pun kita punya main pun keropok leko. So kita belah, kita start. Okay. Before that, kalau ada siapa-siapa yang ada soalan ke apa, boleh je unmute yourself. Tu boleh cakap nak soalan kepada soalan kepada Kak Alia, ataupun boleh type dekat chat. Nanti saya akan bacakan untuk soalan tu. Kalau macam tak faham ke instruction kan. So okay, jom start. Ni nampak ke kalau saya buat macam ni? Nampak board, nampak aku punya isi ikan. Sini okey ah? Okay. Okay, so untuk ikan dengan satu nak tanya, majority pakai tapioca starch ke pakai kata kuriko? Which one yang
nak saya tunjuk? Okay, so korang boleh tulis dekat chat. Kita apa? Ramai kata kuriko. Ramai kata kuriko ni. Sebab senang kan nak dapat dekat Supa. Dia kalau starch ni dia kena beli dekat Asia punya kedai tu. Tapi saya ada tapioca starch. Mana awak jumpa? Saya jumpa kat sini banyak je. Ada banyak kedai Asia tu. So jumpalah senang. Kat sini. Tapi before ni saya pernah buat kata kuriko lah. Ada yang keras lah. So dia kalau tahu apa resipi kata kuriko ni ada gatal lah sebab senang nak dapat kan. Dan dia mudah. Nanti macam berapa orang dah 5 orang cakap kata kuriko ni akak. So mungkin ada juga yang tapioca. So maybe boleh kalau main kata kuriko ke kan maksudnya kata kuriko dulu. Lepas tu baru macam akak kalau nak cakap pasal tapioca punya tu. Ada juga orang tapioca. Ratio je yang beza antara kata kuriko dengan starch, tapioca starch. Yang beza just ratio dia punya gandum dengan ikan. Sebab kalau resepi family punya lah ni, kita orang tak pakai by berat, kita orang pakai by volume. So saya pakai cawan ni. Okay, contoh kalau isi ikan ni satu cawan ni means untuk tapioca starch pakai satu cawan ni juga. Kalau pakai kata kuriko dengan gandum pakai half-half. Kiranya satu cawan ni means half cawan kata kuriko, half cawan gandum. Okay. Okay ke? Oh, okay, faham. Okay. So akak nak tunjuk yang mana ni hari ni? Yang majority pakai inilah kan? Kata kuriko Kata kuriko. Okay. So, saya tunjuk apa kata kuriko. Saya pun tak kira lagi volume saya punya. So kita kira sekarang lah. Berapa banyak saya pakai ikan kan? Akak soalan. Okay. Apa kalau ikan tu kalau selain ikan sama boleh pakai ikan lain ke? Ikan lain yang boleh pakai aji. Aji. Okay. So dua ikan tu lah biasa orang guna. Yes. Saya pernah juga pakai iwashi. Tapi iwashi dia macam terlalu basah. Isi dia terlalu basah. Sampai saya kena pakai banyak starch. So dia jadi last jadi keras juga. Rasa tak ada beza sangat. Cuma itulah. Texture lah. Texture dia beza. Okay. Kan satu cawan. Dia tak kisahlah cawan apa pun kan ni. Asalkan volume dia boleh sama. So kita punya peserta semua okey buat tu. Kalau ada soalan boleh je tak tanya. Kalau siapa yang macam tak ready lagi ke ikan tak apa. Kita hafal dulu step ni sebab senang je. So kita boleh buat nanti sendiri juga. So akak memang buat setiap minggu ke apa? Macam dah pro sangat dah ni. Tak ada. Dia tak adalah buat setiap minggu tapi start saya dah duduk dekat Gyotoku ni banyak sangat buat makan-makan kan. So macam sendiri tak pandai masak. And benda yang saya boleh buat pupuk leko je. So saya bawa je lah pupuk leko. Senang. So akak masukkan tiga cawan lah tu Saya punya 2 cawan saya. So saya akan pakai satu cawan ni, satu cawan kata kuriko, satu cawan gandum. Tapi dia bukan campur semua tau. Just prepare and campur sikit-sikit. Uli sampai dia dah tak melekat kat tangan. Tak semua. Okay. Akhirnya tak semualah. Just untuk anggaran supaya kalau lebih dari itu dia akan jadi keras lah. Maksudnya adalah bahan yang memang tak semua pun. Kadang-kadang kalau dia basah sangat tu yang kita kena pakai banyak gandum tu yang jadi keras tu. Kalau saya prefer kalau time blender ikan tu saya tak campur lah air ke ais ke. Kalau ikutkan ayah saya suruh campur ais or air sejuk lah time blender tu.
Tapi sebab ikan nihong dia macam dia tak kering kan. Dia memang dah basah. So time blender pun saya tak letaklah air ke apa. I see. Okay. Oh, akak guna food processor yang biasa blender tu lah yang untuk dapat. Dia kan memang kena hancur betul lah ikan tu. Yes, kena lumat betul. Kalau dulu saya pernah pakai hand blender ke apa tu kan. Yang tu nazak sikit lah sebab isi ikan kalau kita isi time kita buang isi dia tu ada kulit dia tu. Kulit tu akan ni tahu apa panggil? Macam terlekat dekat dia punya pengisah tu. Time tu dah rosak saya punya hand blender. Dan dah sekarang dah pakai food processor yang cantuk power punya. Okay, akak ada soalan ni. Apa kalau masa blend ikan Sabah tu, kan dia tulang kecil-kecil kan, macam kat tengah-tengah dia tu. So tulang kecil-kecil tu pun kena buang juga ke? Ke blend sekali je? Yang tu bahagian yang atas yang besar-besar saya buang, yang bahagian bawah saya just cincang. Oh, cincang pakai pisau dulu? Bagi dia just kecil je lah, macam tak adalah sepanjang dia tu kan. I see. Okay, so bila masuk ni pun tak rasa sangat lah dia punya tu. Jadi macam tekstur tulang tu je lah kan. Dia tak laras tulang tu. Lepas tu ada soalan lagi. Kalau blend guna food processor tu, blend tu guna food processor ke blender biasa je? Kakak boleh tunjukkan akak punya blender yang powerful tu. Powerful kan? Ini kalau korang kenal lah Kak Ila yang baru di FJ hari tu. Kak Ila. Kenal. Saya dapat dari Kak Ila. Oh, yang ni. Betul. Oh, yang ni. So memang hancur lah. Yang ni memang bagi saya terhebat tau. Lepas berapa tahun kan. Maksudnya kalau guna yang tu memang tak guna air langsung lah kan? Yep, tak pakai air langsung. Yang ni memang dia lumat habis. Lumat habis. Lepas tu ada soalan lagi. Kulit yang blend tu, kulit blend sekali ke? Kulit saya buang isi dia. Saya ada rakam video, saya lupa nak upload. Nanti saya upload video tu dekat WhatsApp. Saya orang panggil macam buang isi dia dari kulit dia tu. Yang macam potong buang kulit dia yang halus punya layer atas tu ke? Yes, yang macam ada satu layer tu. Sebab saya tadi saya tarik je terus layer tu macam banyaklah pula isi dia terikut tapi saya macam tak apa. Itulah macam banyak kali juga kena buat. Tu pun saya buat pun tak perfect sangat lah. Macam ada jugalah isi yang tertinggal dekat situ macam malah nak buang. Isi, okay. So ni saya masukkan tepung dulu. Masukkan tepung sikit-sikit Tepung sikit, yes. Lepas tu alang-alang tu campur garam terus lah. Sikit-sikit. Tu kat tepung gandum ke tepung katakuriko? Tepung gandum. Tepung gandum dulu? Katakuriko belum? Katakuriko pun nanti selang-seli lah. Selang-seli. Okay. Akak ada soalan. Food processor tu brand apa? Brand apa ni? Hedin Ion. Nampak ke? Nampak. Hedin Ion. Okey lah. Okey lah, bolehlah dapatkan tu ya. Siap promo air blender. Untuk dapatkan keropok leko yang tersedap ni. Okey, kita uli lah. Lepas tu ada soalan juga, cawan tu kena guna cawan yang memang orang guna buat untuk baking ke atau kita cawan apa-apa je? Tak kisah. Asalkan kita guna cawan yang sama untuk sukat semua benda. I see. So tak kisah apa-apa je. Tadi garam saya dah campur tau. Semua orang boleh campur terus garam, time uli awal-awal tu. Kalau nak bagi sedap lagi Ajinomoto. Garam tu punya sukatan macam mana? Depends on ikan banyak mana. Kalau saya pakai 3 ekor, saya letak dalam 1,5 sudu.
1,5 sudu akak besar mana? Oh, okay. 1,5 sudu. Okay. Itu kalau 3 ekor Sabah. Ikan akak yang 3 ekor tu, apa nama dia? Dia ekor yang betul-betul 3 ekor lah kan. Kan biasa kalau jual kat Supar kan yang slice sebelah tu je kan? Yang satu Supar ada yang ni dia jual dua-dua belah. Dia jual dua belah. Oh, so 3 ekor. Okay. So kalau kita orang guna yang sebelah-sebelah ni kira 6 slice lah kan? 6 slice, yes. Okay. Sikit. Kalau ada soalan lagi, okay. So kalau tapioca starch, masuk sikit-sikit jugalah kan? Sikit. Yes. Kalau tapioca starch, dia paling simple. Sebab dia satu gandum je kan, satu jenis je. Oh, so kalau macam guna apa nama dia, katakuriko ni, macam yang awal-awal masukkan katakuriko yang berapa banyak tu, so nanti next gandum berapa banyak, sama je lah macam volume yang kita masukkan katakuriko awal-awal tadi. Yes, dia akan lebih kurang je lah. Oh, dia kena cuma sama. tu lah, kalau boleh more to gandum lah, sebab katakuriko ni dia keras, dia punya tekstur je jadi liat untuk kita gigit nanti. Oh, I see. Gandum. Ni pun saya rasa macam saya buat satu-satu ni pun entahlah, dia macam still not perfect lah for me. Dia macam tapioca starch still paling perfect lah. Setakat ni tapioca starch lah yang paling perfect. Tu pun minggu lepas saya buat eksperimen dengan kawan-kawan, so macam dia orang kata yang tapioca starch lah paling okey. Oh, okay. Boleh dapatkan dekat Asia macam kalau siapa yang tak jumpa tapioca starch, mungkin ada je dia Amazon ni dia ada. Apa dia? Rasanya Amazon ada. Oh, Amazon ada. Amazon ada. So siapa yang nak beli tu boleh beli kat Amazon. Sebab kadang-kadang kalau kat saya punya tempat ni, kedai Asia tu yang terperuk, yang macam kecil, kedai yang macam buruk gila betul lah biasanya. So mungkin kat tempat korang ada juga, cuma tak nampak je. So kita uli sampai tak lekat kat tangan? Ni banyak melekat ni. Sampai tak melekat. So kalau terlebih tepung, dia punya kesan akan jadi keras je lah. Tapi still boleh makan. Still boleh makan. Dia tekstur je yang beza. Rasa sama je. Tekstur. Dia liat tu Dia akan jadi yang macam liat. Yes. Jadi tak sedap lah nak gigit tu. Saya rasa hari tu saya buat jadi macam tu lah. Jadi macam tu lah, dia macam tak tahulah. Dia yang akak akan buat ni, dia akan jadi macam yang akan kembung, jadi lembut yang macam ada berangi-rangi sikit. Cakap kedai kat pasar. Yang tu kalau nak buat yang tu sebenarnya dia orang pakai tepung yang lebih, ikan tak banyak. Kalau saya punya ni dia padat, isi dia padat. Dia tak gelembung. Kalau nak buat gelembung tu ni lah, kena banyakkan tepung lah. Tepung kena banyak dan letak air lah. Kalau nak dia punya crunchy tu. Tapi tadi akak kata kalau masuk tepung banyak-banyak dia keras. Dia akan liat. Kalau ikutkan dia akan liat. Itu macam kalau untuk yang buat gelembung tu saya tak pasti. Dia punya cara macam maybe dia pakai tepung lain juga. Sebab kalau ikutkan tapioca starch bukan dia punya ni pun. Tepung sagu yang dia punya main dia. Oh ya? Kena ada tepung sagu. Tepung sagu tu tepung apa tu? Ubi kayu ke? Lupa. Ubi apa? Tapi tepung ubi, tepung katakuriko ni tepung ubi dia ubi something. Ubi something. Dia lain sikit lah. I see. Ada soalan. Masalah ni. Pernah eksperimen guna mochiko atau danggoko tak untuk elak rasa katakuriko? Ko tak pernah try. Danggoko? Tepung beras. Mochiko tu beras Danggoko ni tepung apa tak? Dia macam
beras juga. Tak pernah try. Oh. Sebab dalam otak dia sikit apa? Asal dari ubi. Tepungnya asal dari ubi je. Tu Kak Hana ni cakap dia bagi tips yang kalau nak yang apa yang gelembung-gelembung tu kena letak baking soda. Oh, baking soda. Sebab nak bagi dia naik kan. Kalau baking soda. Bagi dia kembang bagi dia kembang. Okay. Oh, baik. Nanti kita try. Kau boleh buat eksperimen. Gelembung tu untuk orang yang niaga okey lah kan? Tu lah kan. Sebab bagi nampak besar. Okay. Ni maksudnya tadi akak cakap resipi ayah akak kan. Maksudnya family memang jual keropok lekor ke kat Malaysia? Tak jual. Cuma kalau ada masa buat sendiri. Kalau tak, biasa kita orang beli je. Cuma ayah pernah lah menjual time dia kecil. Time dia kecil-kecil. Dia pernah kecil-kecil dah buat keropok lekor dah? Orang zaman dulu. Sugih. Oh, kalau dia tak lekatkan tangan dah okey? Wow. Semua dah okey. Saya punya macam tak lekatkan tangan dah. Tapi semua yang lain dah okey? Yang lain dah okey, yang tengah buat tu dah tak melekat kat tangan. Tengah berperang lagi sekejap Okey. Sebab saya rasa saya guna sikit je ikan. Saya guna seekor je. Sebab dia macam nak try dulu tengok jadi ke tak. Sebab saya kadang-kadang saya lemas sikit benda-benda macam ni. Tak jadi je biasanya. Mungkin jadi ni macam ada harapan je ni. Seekor kejap lah. Yang lain okey. Semua dah tengah menguli ni. Nanti kalau macam akak dah sampai tak melekat kat tangan, nanti bolehlah akak tunjukkan macam mana tak melekat kat tangan tu. Sebab mungkin ada yang macam tak dapat bayangkan. Tak lekat kat tangan macam mana. Banyak juga ni. Ni kalau akak buat ni berapa orang ni boleh makan? Ni berapa orang? Entahlah. Yang kalau 3 ekor macam ni biasa saya bawa untuk makan-makan potluck. Potluck yang ramai? Tapi biasa kalau based on berapa batang saya buat tu dalam 15 boleh. Untuk panjang dalam lebih kurang 15 cm. 15 cm, 15 batang. 10 cm, 15 batang. Oh, banyak juga. Banyak juga. 3 ekor pun dah cukup lah syarat potluck. Cukup lah bagi orang rasa sebab dia macam side dish gitu kan. Sedap je keropok lekor. Tak sabar je nak makan. Okay. Tu macam dah cantik dah tu. Ke belum lagi tu? Dah. Ni? Tengok. So kalau Okay, semua okey ke? Semua dah tak melekat kat tangan macam Kak Alia tunjuk tu. Saya punya pun nampak ke saya punya? Sikit je saya punya. Tak melekat dah. Macam ni lah kot. Sini macam tak melekat dah. Comel je, saya buat untuk saya seorang makan je. Saya tak ada potluck kat sini, so saya makan seorang. Ni pun saya buat ni kena bagi kat jiran lah ni. Akak ada jiran dengan Malaysian ke? Dia tu aku kampung Malaysia.
Paling sama bangunan tu. Bangunan saya tak ada lah. Ah. Jiran sekentut dekat ni ada lah. Jiran saya lepak. Petang ni pun ada keluar juga kan kawan. Alang-alang bagi dia orang lah. Wah. Bagi Bestnya duduk dengan akak ni selalu dapat berapa lekor. Ni kalau rajinnya ni. Kalau siapa yang nak buat kena datang perisikan je. Delicious. Akak ada soalan, boleh frozen kan? Boleh apa? Nanti. Oh, boleh? Frozen. Boleh? Boleh tak? Boleh frozen. Maksudnya dah siap rebus nanti Ke macam mana? Dah siap uli pun dah boleh frozen. Oh, dah boleh frozen terus? Kalau dia ada 3 cara kot kalau nak masak. Rebus, jadi kopok lekor rebus tu. Goreng direct, jadi kopok lekor yang goreng. Tak pun rebus dulu yang dia goreng. Tiga-tiga ni lain dia punya, apa panggil? Texture dia kalau makan. Boleh try tiga-tiga tu. So, apa tekstur dia tu? Macam boleh tak bagi macam bayangan macam dia tekstur setiap? Kalau rebus saja dia macam kopok lekor lah, yang lembut tu kan. Kalau kita goreng direct, daripada dough ni kita goreng direct, dia crunchy dia. Crunchy dia dah lembut sikit kat dalam. Kalau yang rebus tu kita goreng, dia akan jadi padat sikit. Kalau saya prefer goreng direct lah kalau untuk makan kopok goreng. Yang macam kalau bawa untuk potluck tu memang goreng terus lah direct. Biasa saya goreng terus. Saya tak berani sangat nak bagi orang makan kopok rebus. Sebab dia susah ke? Dia tak susah. Dia senang je kalau rebus. Cuma sebab dia kan basah kan. So kalau tak makan panas-panas dia macam tak sedap. Yang basah dia macam melekit tu ke? Yes. Okay. Okay, so kalau semua dah siap menguli, kita boleh start siap buat dough, kita boleh start menguli. Apa baki daripada tepung yang kita guna tadi tu boleh guna untuk apa panggil? Tabur dekat papan menguli. Kalau nak bagi dia melekat kan? Okey ke? Semua orang okey? Kalau tangan dah kotor, mute je cakap terus. Dah tu nak pegang tu kan. Nak tak susah dah ni. Tapi kita je. Okay. Mungkin tengah. Tak tahulah. Okey ke? Okey kot ke? Okay. So kalau untuk start uli dia, ambil lebih kurang besar ni. Nampak tu? Nampak. Kurang besar ni, uli buat apa bola-bola. Lepas tu uli atas ni. Cara nak buat dia apa panggil? Nak getel dia jadi panjang tu, kalau based on apa yang ayah saya ajar, buat bulat. Lepas tu uli dari tengah, tolak guna jari je. Nampak ke kalau ni tolak guna jari. Ini kita spread jari kita untuk bagi dia panjang. Dan siap. Besar juga akak punya satu batang tu lah. Ikutlah. Kalau rasa nak buat dia gemuk, boleh buat gemuk. Kalau kurus sangat, tak sedap tak nanti. Buat dia sedang-sedang pun okey je. So gitu, macam tu je lah. Dia buat panjang-panjang. Dia kalau ada cara yang macam, bukan selain cara yang akak buat macam uli macam kat tangan, lepas tu panjangkan sendiri je tanpa macam tu, ada efek ke? Tak pastilah. Tak pernah. Sebab nak bagi dia padat
Kalau padat macam bagi apa bulat kat tengah dulu, and then dari tengah tu baru spread. Kalau start dari panjang tu, kalau start dengan dari bulat and then gentle jadi panjang, okey juga. Okay. Macam saya buat sekarang. Sebab saya tak ada papan tu. Lupa nak ambil. So saya Pakai dua tangan pakai dua tangan. Kita tengok apa hasil. Okay. Kan kalau yang akak nak uli dekat board tu kan ada guna tepung lagi. Tak apa je lah tambah tepung tu lagi. Tak apa. Tak apa je, dia takkan keras. Cuma jangan bagi putih sangat macam ni lah. Saya tersilap pula. Okay. Kalau putih sangat macam ni, time goreng nanti tepung tu akan tertinggal lah. Tepung tu akan diputih. Dekat permukaan dia tu. Clark Nas cakap baru masuk tapi tak prepare barang. So dia tengok je, tak apa kita tengok je. Sebab step dia senang sangat. So kita boleh buat nanti sorang-sorang, buat sendiri. Wah, excited ni. Dia satu lagi, saiz tangan saya tak cukup besar untuk buat saiz sos. Tu pun saya rasa besar dah. Okay. Kalau kita hari ni akak akan tunjuk goreng sekali ke sampai step ni je? Boleh kalau nak goreng sekali. Kalau cukup masa. So ni cukup masa. Sebab cara nak goreng dia tu pun kena macam deep fry ke macam tu Kalau goreng tak deep fry pun okey je. Tapi macam separuh lah daripada saiz tu. Dia tenggelam separuh. Okay. Kalau time rebus tu simple je. Masukkan dalam air yang dah boil. Air yang dah siap boil. Air yang dah siap boil. Boiling water. Masukkan dalam boiling water tu biar sampai dia timbul. Timbul, settle. Settle, boleh angkat. Okay. Syazana Zailani cakap, saya pun one step di belakang. Ikan boleh lambat tadi, tapi boleh follow lagi. Okay, insyaAllah. Okay, boleh follow lagi. Okay, tak apa. So one step tak apa, dia senang je. Still boleh follow. Lepas tu Afikah tanya, untuk goreng kena potong kecil-kecil dulu ke? Depends. Kalau nak goreng sono mama sebatang macam ni pun boleh. Kalau nak potong dulu goreng pun boleh. Sebab kalau goreng satu batang macam ni dalam dia tak crunchy lah kan. Kalau nak potong dulu goreng dia akan jadi overall crunchy. Dia macam ada ke macam apa? Tak boleh kecil sangat. Takut nanti macam dalam dia kering ke apa ke. Kalau nak potong-potong tu. Sebelum goreng. Tak adalah. Okay. Banyak ni. Ada permintaan nak tengok gambar plastik tepung tapioca starch boleh? Beli kat mana biasa? Kedai Asia. Kedai Indian pun ada jual kadang. Ni dia kecil je kalau yang boleh baca, boleh faham pun. Tulisan lain tak faham kan? Tapioca starch. Okay. Okay, terima kasih. Okay, so boleh beli dekat apa? Okay, kat China boleh beli dekat kedai India. Boleh try Google tu dia tapioca starch dia. Pastinya ada. Boleh mahal sikit. Dekat Amazon pun ada. Okay kot. Saya rasa saya punya tak perlu uli semua kot. Buat 6 je. Okay. And then alamak, air tak buang. Baru nak buang air. Ni nak yang rebus lah. Goreng lah. Goreng ada dua ni lah. Ada dua-dua. Perlu ke rebus? Sebab
Saya punya stove ada 2 je. So, Macam mana? Nak buat sos kena masak juga. Oh, okay, tak perlu kot. Salah satu je, rebus atau goreng. Okay, saya goreng je lah. Okay. Dia nampak ke periuk? Nampak. Nampak ada periuk. So periuk yang dekat ni periuk untuk akak rebus. Rebus eh? Saya tak rebus lah. Saya buat sos je. Okay, akak tunjuk buat sos lah sekarang. Okay. Sekejap, tangan. Apa soalan daripada Kak Cina? Mana lagi sedap? Tapioca starch ke katakuriko? So tadi Kak Alia dah cakap tapioca starch lagi sedap daripada katakuriko ni. Sebab kalau terlebih katakuriko dia macam kata keras sikit. Betul tak Kak Alia? Yes. So kalau boleh search dekat Amazon ke untuk tapioca starch ni, dia lagi senang lah nak buat. Dan dia perlu satu je, dia tak perlu coseh, tak perlu nak coseh dengan gandum, tepung gandum. Tapi kalau siapa yang jumpa the main ingredient dia which is tepung sagu, lagi better. Kalau tepung sagu pun dia punya ratio sama juga? Yes. Okay. Ratio 1:1. Sebab time Fukui saya bawa tepung sagu dari Malaysia. Tapi dia akan habis cepat lah kan? Yelah. Tu kan. Sebab tepung tak boleh bawa banyak juga kan. Itulah tu. Okay. Ke orang-orang yang tengah membuat. Okay, sekarang kita nak move to menggoreng dengan buat sambal. Kakak goreng dulu Buat sos kan. Pakai dua-dua lah. Okay. Macam kalau akak goreng sebelah sana, sos kita boleh tengok dekat sikit. Kalau periuk tu tak nampak dalam tapi akak. Nampak sama belakang. Nanti time goreng. Okay. Itu mana lagi better? Ni nampak ke kalau? Yang ni nampak sambal punya periuk sekali. Okay, nanti kalau saya angkat nampak je kan? Nanti kalau akak tunjuk nanti kita dah nampak je. Kak ada soalan, pernah tak try goreng guna air fryer? Jadi tak? Saya? Tak pernah try. Boleh cuba. Tak pernah terfikir. Kat rumah ada je air fryer. Tak pernah terfikir nak buat. Boleh buat eksperimen ni. Jadi macam sihat sikit gitu. Pakai air fryer kan. Yang pasti kopok keping tak edit lah. Kopok keping yang yang rangup-rangup tu Yes. Yang tu saya pernah try dengan air fryer. Tak edit. Dia jadi keras nanti. Macam dia tak kembang. Dia tak kembang. Untuk sos nampak ke? Minyak tengah. Lupa nak tambah minyak. Untuk buat sos perlukan ni apa tak nampak? Tak nampak. Sekejap pakai kamera belakang. Nampak Nampak? Yang perlu asam jawa, gula melaka and cili bawang. Asam jawa nak bagi dia rasa masam-masam. Itu pedas dia. Kak Hayani cakap kalau guna air fryer jadi je, cuma dia tak sesedap kalau guna minyak lah. Dia jadi kering sikit. Minyak lah. Dia rasa sihat lah. Sekarang ni mesti banyak kali try dah kan? Sambal dia saya tak reti buat. Siapa?
Kalau guna Ikan apa? asam jawa yang jus yang dalam macam ada habis punya pun tak apa kan? Tak apa je. So kita akan tumis ke nanti? Tak tumis. Just rebus je semua. Oh, rebus semua. Okay. Memang kena guna banyak tu ke? Apa tu, gula Melaka? Sebab kalau saya suka manis, so saya akan pakai 2. Banyak. Kalau tak cukup pun boleh pakai gula biasa. Gula putih tu boleh? Ya. Kalau brown sugar pun boleh? Alternatif tu. Kiranya kalau tak ada gula Melaka boleh guna gula lain? Ke kena gula Melaka juga? Better gula Melaka lah. Okay. Ke Kak Hana ni ada tips? Kak Hana ni pun orang Pantai Timur juga. Kak Ana ni pun selalu buat kepok leko juga. Rasanya Kak Hana ni pernah buat ni kan? Buat kan? Kak Ana ni kata gula hitam yang jual kat super aku ikut. Gula hitam, gula apa? Hitam? Apa tu? Tu lah tu gula apa? Gula hitam. Saya tak tahu Kak Ana ni. Gula putih dengan brown je pernah jumpa. Kuroto? Kurosato. Kurosato. Kurosato, pandai je. Kuro apa tu? Kurosato. Okey lah. Kurosato pun boleh juga. Gula hitam. I see. Okay, dah start. Kokuto. Okay, kokuto. Kokuto. Letak air. Lepas tu sos yang paling simple lah kot. Air, campak semua benda. Sukatan dia macam mana ya? Air. Macam air tu Sukatan dia banyak. air 400, asam jawa, lepas tu 2 sudu cili pau. Asam jawa agak-agak. Asam jawa tu nak ikutlah masa manis dia macam tu ya? Okay. So letak je semua. Tak perlu tunggu air mendidih letak je semua terus. Saya tak tunggu pun air mendidih. Kalau nak tunggu pun boleh mana-mana. Sebab dia kalau saya biar dia mendidih sampai dia pekat. Kepekatan tu macam mana? Ada lagi baki hari tu kan. Dia macam pekat macam ni kot. Ni pun cair lagi ni. Biar pekat sikit lagi. Paling ni kot. Paling laju pakai letak ni lah. Kurangkan air, letak cornstarch. Nampak macam ada juga resepi yang macam tu. Nak bagi dia likat. Tak cornstarch. Kalau letak, okay. Tak cornstarch bagi likat. Tapi kalau tak buat sos dia pun okey je. Makan dengan sos cili Thai tu sedap je. Sos cili Thai. Itulah tu kalau malas saya makan dengan sos tu je lah. Tak apa makan macam tu je, sedap dah. Minyak dah panas tu. Wah, Kak Nia kata dia baru habis manual labor cincang guna pisau. Sebab Kak Nia tak ada blender. Itu zaman ada blender saya cincang pakai pisau. Yang tu kena gambar sikit lah, kena lebihkan ni sikit lah. Sebab kalau tak dia jadi ketul-ketul tu, kalau kita tak cincang betul-betul kan, tak lumat betul-betul, dia tinggal rasa dia punya ikan tu nanti. Memang kena kegigihan lah tu kan nak cincang.
Okay. Goreng. Ni Goreng contohnya kalau yang sipai punya. Dah dia sipai dia warna tepung lebih. Rasanya dia akan, kalau tepung banyak sangat dia jadi putih nanti. Oh, tu contoh yang tak jadi lah, yang tengah tu. Api besar mana ya Kak? Api besar mana? Tak pernah agak. Agak-agak lah, tak bagi dia, Agak-agak. tak bagi dia hangit. Kalau kuali ni besar sangat, minyak pun tak ni sangat. Ni pun dah melegak. So, sambal tu kena tunggu sejam. Tunggu sampai dia likat je. Okay. Sekejap letak asam jawa. Kak Clark Nas cakap sedapnya, tengok pun dah tahu. Sedap kan puasa ni, ya Allah. Dan puasa ni mencabar. Tu lah tu. Tadi tak isi ikan pun dah rasa macam sedap ni. Tu lah tu. Isi ikan pun dah, bau ikan tu dah sedap dah. Ada soalan, api kecil ke api besar? Ke api sedang? Tak tahu lah. Api yang mana ni? Api goreng ke? Api goreng api saya untuk pakai sos. api. Untuk sos dan goreng lah dulu. Sederhana. Api sos sederhana, api goreng pun sederhana juga. Api goreng besar. Besar. Kena rajin pun terbalik-terbalikkan. Tengok dia ada putih-putih. Nampak? Oh, nampak? Tu tepung lah. Nanti kakak rasa tepung lah kalau makan nanti. Dia tak rasa, cuma vitamin. Oh, vitamin. Nampaklah macam tak cantik. Kalau goreng. Shiso. Lupa letak garam. Oh, dekat sambal pun kena ada garam juga. Mesti. So, garam pun agak-agak juga. Garam, nampak garam dia jadi agak-agak. Tadi apa cili dua sudu je. Okay. Kalau nak pedas lagi boleh je lebih. Kalau saya suka manis. Manis. Okay. So kalau aku dah guna gula Melaka tu tak tambah gula lain lah. Okay. Tengok dia putih. Nampak putih. Tu kalau nak frozen, saya tak tahulah cara frozen yang terbaik kan. So kalau nak frozen saya akan letak tepung karena bagi dia melekat satu sama lain. And itulah kesan dia jadi putih macam tu lah. Oh. So untuk siapa yang experience dalam benda frozen, saya nak tahu juga tips untuk tak nak bagi keropok tu melekat kan. Okay, ada siapa-siapa ada tips. Memang letak jauh-jauh lah kan. Tak bagi dia rapat satu sama lain tu okey lah kot. Kalau susun betul-betul dalam tray, betul letak tray dalam tray sejuk lah kot kan macam tu. Baru dia tak melekat. Tapi itulah, itu peti besar je lah. Peti comel. Peti comel tak boleh lah. Kak Chena kata goreng sikit dulu baru frozen. Dia macam half fry. Dia goreng dulu. Goreng sikit dulu. Dia macam goreng basah gitu. Tak sampai garing kot. Itu kan. Masuk Kak Chena. Sebab fikir kalau goreng kena terus makan ni. So dia kena tunggu lama jugalah kan nak bagi dalam dia masak juga kan. Saya tak tahu dah masak. Nampak dia golden macam tu, dah boleh angkat apa. Allah.
Shiso. Nak try cara satu lagi tak? Yang potong tu. Oh, yang potong pula. Boleh juga tunjuk kan, nampak. Hancur. Lembik. Alah, dia lembik. Maybe tak menjadi. Dia jadi macam penyet. Pingit. Alamak. Oh, dah boleh angkat dah tu. Sedap. Dia kalau yang resipi akak ni, kalau dah sejuk pun dia still rasa rangup dulu ada. Ranggupnya crunchy tu tak lah. Oh, rangup tekan sedap. Tapi rasalah tekstur yang macam kalau apa sos tu boleh tak api besar nak bagi dia cepat? Api besar nanti dia, contoh kan, kalau saya buat api besar kan, buih dia naik. Oh, tak terkawal nanti. Okay. I see. Oh, macam tu. Okay. Kita kena sabar je lah tunggu untuk sambal, untuk sos. Ataupun pakai cheat code cornstarch lah. Okay. Cornstarch. Jadi cepat lah. Air pun just kurangkan je lah. Okay, ada soalan daripada Kak Cina. Akak pernah buat keropok rebus tapi tengah dia tak berapa masak. Waktu tu keropok dah timbul. Ada tips tak? Tak berapa masak walaupun dah timbul. Ke sebab terlebih tepung kan tu? Kalau tips ni je lah kot, kuruskan. Jangan bagi dia gemuk sangat. So dia boleh jadi terlebih tepung ataupun sebab dia gemuk sangat lah kot. Oh sorry Yakimo dia bising pula ni. Dia datang jual orang-orang puasa. Orang mengaji kat belakang awak. Tak. Sorry Yakimo dia datang bising pula. Rumah ikan dekat dengan surau apa? Tak. Rumah saya tak ada dekat dengan surau pun. Kalau dekat dengan surau pun surau kat sini tak kuat pun. Maaf. Ni kalau goreng yang kecil-kecil punya. Tapi okey lah kot. Dia macam sedap lah kot untuk makan ni. Dia akan jadi lagi crispy lah kot daripada yang sketul punya kan. Wah, sedapnya. Akak tak boleh makan terus juga. Kalau lah saya ABC hari ni kan. Okay dah siap dah keropok Lego kita. Dah Oh siap. Shiso, oh my god. Akak boleh tak tolong potongkan yang panjang-panjang tu nak tengok dalam dia macam. Kejap. Okay, boleh expect. Saya tukar papan. Nampak ke? Nampak? Nampak dekat cutting board tu. Okay. Okay. Ni nampak kan? Nampak. Dalam ni macam ni. Yang luar ni keras sikit. Ni sebab kata aku kot dia padat gila ni. Padat sikit lah. Tapi dia sama je lah rasa dengan rasa dia insyaAllah sama.
Sama dengan tapioca starch. Sedap je. Okay ke semua orang yang tengah membuat tu? Jadi tak macam yang Kak Alia dah buat ni? Okay. Sedap lah. Okay, ada soalan apa-apa lagi? Kita pun macam sebab kita dah dapat dah hasil dia, dah mungkin dah sampai ke penghujung dia. Boleh tengok sambal Kak ke tak siap lagi? Tak siap lagi lah kot. Sambal sedang masih lagi dipanaskan. Masih going strong. So, Okay, tak apa. sambal kalau yang dah siap punya saya boleh tunjuk yang ni je lah. Okay. So kita target sampai tekstur dia macam tu lah. Sampai rasa likat macam tu. Okay. Ada soalan. Kalau guna tapioca starch, tak payah campur dengan tepung gandum je? Tak boleh. Okay, tak perlu campur lah. Dia tapioca starch sahaja. Okay, ada soalan apa lagi? Kita pun macam dah dapat dah hasil. Tapi keropok lekor kita hari ni. So kalau siapa-siapa yang buat ikut session kita hari ni, bolehlah tag Iman Jepun ataupun tag Kak Alia Aceh. Macam ada je IG kan. Bolehlah tag Iman Jepun untuk kita tengok hasil dia apa. Tak buat sekarang pun tak apa. Macam kita buat dalam minggu depan ke, tapi macam disebabkan Kak Alia ajar ni dapat berhasil kan. Saya pun nanti saya nak goreng lah. Bolehlah kita tag Kak Alia macam mana kan. So semoga manfaat kan. Resipi keropok lekor ni, sebab bulan puasa kan kita boleh, bukan kita je makan, kita boleh bagi orang makan juga kan. Sebab kita bagi orang makan pun dapat pahala sebab kita bagi orang makan kan, jiran-jiran ke. Macam Kak Alia nak bagi dekat kawan dia nanti petang. So semua orang yang duduk sekeliling Kak Alia ni beruntung lah. Macam tu. So last ni kita ada so before kita tutup ni, kalau ada soalan boleh soalan lagi, tapi saya jemput Kak Shana untuk bagi sepatah dua kata, sharing sikit sebelum kita tutup kita punya session pada hari ni. So tapi kalau ada soalan boleh je tanya lagi. Kita akan buka, kita akan minta Kak Alia jawab. Okay, Kak Shana. Okay, Assalamualaikum. Mendengar tak? Mendengar? Okay. So, tahniahlah untuk siapa yang dah menjadi keropok lekor. Saya belum lagi step belakang. Tadi ikan baru sampai, tepung tiba-tiba tak cukup. So, ada runner pergi beli. So, banyak mencabar, tapi hopefully dapatlah iftar malam ni dengan keropok lekor kan, insyaAllah. So, rasa macam first time. Sebab tak pernah kot join cooking live session yang buat sekali. So rasa macam first time tahu, gini perasaan dia. macam sugut boleh hands on kan, walaupun kita tak macam tak ada lah duduk dalam satu studio cooking studio ke apa kan, tapi but still rasa lah that kimochi yang bersama-sama tu kan. So thank you Alia. Macam nampak lah Sasuganik banyak research kan, banyak tips-tips kan. Sebab saya macam try je lah mana ni Malaysia. Macam kena test sendiri kan. So okay, panjang pula tu. So nak kongsi sikit. Sekarang kita dah 1 minggu kan, Alhamdulillah dah puasa kan. 1 minggu dah dalam bulan Ramadan. So personally untuk diri sendiri rasa tahun ni macam Ramadan ni macam suasana dia macam mencabar, sebab mungkin dia fasa yang orang sibuk kot kan. Macam orang yang masuk kerja, macam start tahun baru. Lepas tu kalau yang ada anak-anak baru masuk sekolah. So untuk yang sekolah pun baru nak start kelas kan, sibuk. So macam dia macam kita mungkin kejar-kejar lah kan dengan jadual baru, tak sempat nak settle down dan sebagainya kan. And kita ni kalau kita yang duduk kat Malaysia, kita dah biasa dengan berpuasa kan. Maksudnya kita macam tak apalah, hadap je lah puasa kan. Macam tak adalah, just maksudnya kita cuma yang mencabarnya rasanya dekat Malaysia, dekat Nihong ni adalah kita mungkin mencabar sikit nak menambah amalan-amalan sunat lain. Puasa tu kita macam, sebab dia wajib kan, kita pun dah biasa lah, tak apalah kalau tak sahur pun kita boleh je puasa. Tapi nak menambah amalan-amalan sunat ni akan sedikit mencabar lah kan. Macam kalau kat Malaysia, kalau siapa yang ingat time belajar dulu je, waktu rehat je,
je semua tumbang kan. Atas meja tidur. Lepas tu atau kalau dah segar sikit, kita nampak ada kawan-kawan baca Quran. Kalau berada masuk dalam KTM pun ada orang baca Quran. Lepas tu kalau pergi masjid pun ada orang baca Quran. So macam kat Nihong ni memang kalau kita duduk kat rumah ke, ataupun kalau kita keluar ke, kita tak nampak lah suasana suasana Ramadan tu sangat kan. Jadi nak ajak sama-sama lah fikir kan, Ramadan ni walaupun kita mungkin dah tak dapat nak beribadah macam yang kita bayangkan Ramadan semua orang kan, macam Ramadan orang kat Malaysia ke, especially bila kat Malaysia sekarang dah boleh pergi tarawih dekat masjid kan. Mungkin kita tak boleh buat macam tu, tapi kita cuba ingat yang Ramadan ni bukannya sekadar tentang puasa kan. Ada satu hadis tu Rasulullah SAW sebut, dia kata rugilah kan orang yang at the end of the day dia hanya dapat lapar dan dahaga je kan. And even ada satu hadis tu saya cakap, kalau kita rasa nak marah, apa yang kita boleh jawab? Ini saum kan, aku berpuasa kan. Bukan nak kata tak boleh marah time puasa, tapi nak cakapnya puasa ni it's more than menahan untuk makan dan minum. Dia adalah satu proses sebulan ni untuk kita ni tak ikut apa yang hati kita nak. Yang penting apa yang Allah nak. So kita akan train lah kan. Macam even tak makan dengan tak minum ni pun adalah kita bukan tahan, kita bukan sebab kita tak nak makan, tapi sebab Allah kata tak boleh makan. So banyak lagi lah benda-benda lain lah, macam untuk kita tak buat benda-benda yang tak datangkan manfaat, tak datangkan pahala, benda-benda yang macam mengata orang ke marah. So kita cuba menahan nafsu kita daripada buat apa yang kita suka. Kalau selama ni sepanjang tahun orang kata buat je lah apa-apa asalkan kita bahagia, kita hidup sekali je kan. Tapi kita kena ingat, yes kita hidup sekali, kita kena buat apa yang kita ada dalam hidup kita yang sekali je. Tapi hidup yang sekali ni je lah yang kita ada masa untuk kumpul pahala ke syurga tu. So sama-sama lah yang kita mendidik nafsu kita, walaupun mungkin adalah hari yang fail. Macam hari tu untuk budak-budak ada kelas pasal Ramadan, dia cakap, saya cakap waktu dan jiki tabenai no manai okoranai. So dia kata kalau mama papa marah, cakap dan jiki desho, saya tak boleh marah kan. So diri sendiri dah banyaklah fail walaupun baru seminggu. So gambari masya, so semoga dipermudahkan. So kalau rasa especially musim ni banyak orang baca Quran kan, tapi of course untuk setiap orang ada cabaran masing-masing lah untuk sit down baca Quran tu. So kalau rasa macam muri sangat, impossible sangat nak duduk baca Quran, cuba zikir yang tak perlu baca apa-apa. Boleh zikir, boleh istighfar, benda-benda yang tak perlu kita buka something untuk fokus. Even waktu tidurkan anak, waktu tengah commute pun kita tak payah buka apa-apa, kita just boleh terus istighfar kan contohnya. So kita kutip banyak-banyak pahala sebab kita nak masuk syurga yang tiket dia adalah pahala tu. So kalau kita tak cukup kumpul point untuk pahala tu, macam mana kita nak harapkan masuk syurga kan. So tu je lah. Arigatou gozaimashita. Thank you Kak Shana for the sharing. Itulah kita sama-sama lah usaha, sebab Allah pandang kita punya usaha kan, usaha kita untuk kita menghidupkan Ramadan kita sendiri dari kat Jepun kan. Okay, so dah tak ada soalan pasal sharing pun boleh ada soalan juga kalau ada soalan. Kalau tak pun kalau untuk Kepuleko pun, so siapa yang join ni, dekat email kita orang ada bagi link untuk WhatsApp. So siapa yang macam ada soalan ke apa, boleh je masuk dalam grup tu dan tanya juga after this, sebab kita still buka je, takkan tutup dah grup tu. So boleh tanya dalam tu, kalau macam nak update ke, nak ambil gambar ke, kalau siap ke, boleh je share dekat WhatsApp. So macam dia buat juga, so macam mungkin orang lain akan rasa nak buat juga. And okay, so before last ni, jom kita ambil gambar. Siapa-siapa, lupa pula nak cakap tadi dekat awal session, kita nak ambil ada gambar, ada session bergambar ramai-ramai. So siapa yang macam boleh grab tudung ke kat sebelah ke, untuk kita ambil gambar buat kenang-kenangan gitu. Okay, so kita tunggu dalam seminit untuk orang ready ke, siapa nak ambil gambar sama-sama. Jarang-jarang ni ambil gambar dengan kita punya Chef Alia gitu. Okay, kita tunggu jap. Okay, beberapa saat. Siapa nak buat gambar? Okay. Siapa lagi? Ada tak? Okay, kejap.
Okay, so okay, kita kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke 10. Okay, kot kita siapa nak. Okay dah. Okay, jom kita ambil gambar. Kak Syarah boleh tolong ke? Okay. Boleh. Okay. Afika tengah buka. Okay. Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay, sekejap Cek. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Okay. Lagi sekali. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okay. Dah. Hai. Okay, thank you semua yang join, yang buka kamera untuk kita ambil gambar sama-sama. So, good luck untuk buat, mungkin ada lagi apa yang tak sempat nak buat sekarang, boleh buat lepas ni. Dan siapa yang buat sikit je macam saya akan tambah lagi lepas ni buat juga. So, selamat berbuka, cik awal pula, selamat berbuka. Dan selamat berpuasa untuk for the rest of this Ramadan month. Okay, thank you semua yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada next conversation. Bye. Thank you, Chef Alia. Thank you juga Luput. Tak cukup. InsyaAllah cukup je semua. Perfect. Okay, boleh tanya dekat